Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1048. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf sebab untuk review chapter kali ni aku keluarkan lambat sikit. Maklumlah, seminggu kita cuti raya kan. Balik kampung semua tu memang tak fikir apa dah. Dalam kepala otak ni memang tak fikir dah pasal pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. Bila dah balik kampung memang otak ni fikir pasal laksa lah, nasi kandar, lemang, ketupat, macam-macam lagi lah. Sebab kita pun tahun ni raya lain macam sikit kan. Raya mengejut. Jadi aku rasa belum terlambat lagi lah untuk kami dari tim Faiz di studio ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk kesemua subscribers Faiz di studio. Kalau kami ada buat salah silap kurang ke apa, kami nak minta maaf sesangat dan rapatkanlah silaturahim di antara sesama insan. Jangan bermusuh, maafkanlah segala kesilapan. So berbalik semula dekat topik utama kita. Untuk dalam chapter yang lepas kita dapat tengok Luffy telah pun menggunakan satu serangan yang berkemungkinan merupakan serangan terakhir untuk menewaskan Kaido, dan Luffy telah meletakkan kepercayaan dekat Momonosuke untuk mengalihkan Onigashima secepatnya mungkin untuk mengelak dari terkena serangan yang dilakukan oleh Luffy. So sekarang ni hanya ada dua harapan lah, iaitu Luffy untuk menewaskan Kaido, manakala untuk Momonosuke pula harapan dia untuk mengalih Onigashima daripada serangan Luffy. Jadi persoalannya, adakah serangan yang bakal dilakukan oleh Luffy ni dah mampu untuk menewaskan salah seorang Yonko dan juga the strongest creature in the world, iaitu Kaido ataupun sebaliknya? Aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1048 yang bertajuk 20 years ataupun 20 tahun. Dan dekat dalam cover story chapter kali ni masih lagi situasi dekat kawasan jajahan Big Mom, yang mana sambungan selepas telah munculnya dua susuk misteri dekat Chocolate Town, dan Broly pun bagi tahulah dekat Cracker yang berkemungkinan dua orang dari Jerma iaitu Ichiji dengan Reiju telah pun datang ke Chocolate Town. Cumanya benda ni masih lagi belum confirm tau. Adakah memang betul dua susuk misteri yang telah muncul dekat Chocolate Town tu adalah Reiju dengan Ichiji ataupun sebaliknya? Sebabnya kalau kita baca dekat bahagian bawah cover story chapter kali ni pun, Broly tertanya, dia cakap dia rasa yang Jerma telah pun datang ke Chocolate Town. Jadi benda ni masih lagi belum confirm dan masih lagi misteri berkaitan pasal dua susuk misteri yang telah muncul dekat Chocolate Town. Tapi semua tu tak apalah, kita pun tak nak borak panjang pasal cover story untuk chapter kali ni. Jom kita terus proceed apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Chapter ni bermula dengan situasi selepas Luffy telah menyuruh Momonosuke untuk mengalihkan Onigashima secepatnya mungkin. Jadi Momonosuke pun cakaplah dekat Luffy, alihkan Onigashima? Luffy, tunggu, aku tak boleh nak buat. Tapi dalam masa yang sama, Momonosuke teringat balik dekat keluarga dia dan tanggungjawab dia untuk mengembalikan semula era klan Kozuki untuk memerintah Wano. So nak tak nak Momonosuke kena buat jugalah kan, walau apa pun cara sekalipun. Dan Momonosuke pun tak tunggu apa, dia terus cuba untuk mengalihkan Onigashima menggunakan seluruh kekuatan dia. Jadi berbalik semula dekat situasi pertarungan penentuan di antara Luffy menentang Kaido. So bila Kaido nampak Luffy nak serang Kaido menggunakan satu tumbukan yang cukup besar, Kaido pun apa lagi, dia kan anak jantan. Dia ni anak jantan man, bukannya pengecut ke apa. Mestilah dia hadap je serangan yang bakal dilakukan oleh Luffy. Dan dalam masa yang sama, Kaido cakap juga, bagi tahu aku Straw Hat, kau tahu tak 20 tahun yang lepas hero negara Wano ni telah pun mati dibakar hidup-hidup. Dan secara mengejut, tiba-tiba Kaido telah pun berubah ke dalam satu form, yang mana Kaido telah pun berubah menjadi naga api, iaitu Flame Dragon Torch. Dan sejak dari kejadian yang dah berlaku 20 tahun yang lepas, negara Wano telah menjadi satu negara yang tak ada peraturan, yang tak ada undang-undang, memang kena tawan habis lah kan, kena jajah oleh dua orang penyangak yang tak guna ni. Dan sekarang kaulah hero yang telah dinanti-nantikan sejak dari 20 tahun yang lepas lagi. Malah kita dapat tengok selepas dia Kaido telah berubah menjadi naga api tu, semua apa yang disentuh oleh Kaido sekarang ni terus dia akan mencair. Dan Luffy pun terus dilepaskan Kaido sebab badan Kaido sekarang ni memang panas gila. Dan Kaido yakin sangat tumbukan Luffy tu tak akan berjaya untuk menewaskan dia, malah tangan Luffy yang akan mencair. Tapi Luffy kisah apa man? Kau ni naga api ke, naga air ke, naga peti sekalipun, siapa yang dah buat kacau
kacau dekat negara kawan dia, Luffy memang akan langgar lah. Langgar betul langgar. Dan Luffy merancang untuk menyerang Kaido tanpa menyentuh Kaido, macam apa yang telah diajar oleh Yogoro. So Luffy pun telah melancarkan 100 serangan yang cukup besar untuk menewaskan Kaido, iaitu Gomu Gomu no Bajrangan. Manakala Kaido pula telah menggunakan serangan Rising Dragon Flame Bagua. Dan berkemungkinan besar serangan yang telah dilakukan oleh Luffy dengan Kaido ni merupakan serangan penentuan di antara mereka berdua. Okey, sekarang ni kita beralih pula situasi dekat bahagian bawah, yang mana diorang semua sekarang ni memang tengah berharap sangat yang Luffy berjaya untuk menewaskan Kaido. Diorang pun bersorak lah untuk Luffy. Diorang cakap, Straw Hat, tolong kalahkan Kaido untuk kita orang, tolong bebaskan kita orang semua. Dan dalam masa yang sama kita dapat tengok flashback sewaktu 20 tahun yang lepas. Part ni aku akan ringkaskan je tau. So kalau korang nak tahu lebih details ke apa, korang boleh baca dekat manga, okey? Waktu Oden kena rebus hidup-hidup, lepas tu Akazainen melarikan diri, dan waktu tu Kaido nak pergi bunuh Momonosuke pula. Tapi orang-orang yang dah tahu kebenaran pasal pengorbanan yang telah dilakukan oleh Oden, diorang pun cubalah nak halang Kaido kan. Diorang merayulah dekat Kaido supaya lepaskan Kozuki Clan, jangan kacau diorang lagi. Tapi malangnya diorang semua kena bantai dekat sana, dan diorang semua kena bunuh. Malah Orochi dengan Kaido pun ada tawakan dekat pembesar-pembesar yang lain untuk bekerjasama dengan diorang. Dan kalau diorang semua tak bersetuju, tu menandakan diorang akan berperang dengan Kaido. Dan last-last diorang semua pun memang tak bersetujulah untuk bekerjasama dengan dua penyangak ni. Sebab diorang semua cakap, Shogun kita orang hanyalah Kozuki. Kita orang akan membalas dendam atas kematian Oden. Dan diorang semua pun lawanlah dengan Kaido. Jadi bila diorang dah lawan dengan Kaido pun, kita tahulah apa nasib diorang semua kan. Selepas dia dah itu, memang teruk lah diorang kena bantai semua kan. Memang penderitaan, diorang rasa kesakitan. Sedih lah keadaan kat Wano sekarang ni. Dengan keadaan Wano pun dah macam tempat tahanan untuk semua orang. Malah diorang semua pun kena paksa kerja tanpa henti. Air dengan makanan pun dah tak ada. Jadi minyak semua tu kan jadi warna hitam. So keadaan Wano selepas dia kematian Oden memang totally dah berubah. Dan kehidupan diorang semua memang cukup menderita di bawah jajahan Kaido dengan Orochi. Malah bukan takat tu je, ada juga yang bernasib malang makan buah smile yang buatkan diorang hilang emosi sebenar diorang. So memang kejam gila lah Orochi dengan Kaido ni. Memang tak ada hati perut. Rakyat-rakyat negara Wano ni dah memang cukup menderita menanti 20 tahun yang diorang percaya pasti satu hari nanti akan munculnya seseorang yang akan menyelamatkan negara Wano dari dua jajahan penyangak yang tak guna ni, iaitu Yonko Kaido dengan Orochi. Dan orang tu adalah Monkey D. Luffy. Diorang percayakan Luffy, walaupun Luffy bukannya berasal dari negara Wano ke apa, Luffy adalah hero yang dinanti-nantikan oleh diorang semua. Luffy akan membawa kembali senyuman kepada kesemua rakyat-rakyat Wano. So kita pergi pula situasi dekat tempat Orochi dengan Yori, yang mana Orochi kepala toyol banyak kepala ni sedang berusaha untuk membakar Yori bersama dengan dia. Orochi pun cakap lah, kau Murasaki, aku akan bawa kau bersama dengan aku. Jangan pandang rendah dengan Kurozumi. Kita akan jumpa nanti dekat kehidupan selepas mati. Tapi nasib baiklah sewaktu Kurozumi Orochi sedang berusaha untuk mendekati Yori, secara tiba-tiba Denjiro telah pun sampai dekat sana tepat pada masanya untuk menyelamatkan Yori. Dengan Denjiro telah pun memenggal kepala Orochi. Dan aku rasa kali ni dah memang confirm lah yang Orochi telah pun mati. Memang patut pun dia mati. Sepatutnya dari awal lagi dia mati kan. Tapi tak apalah, nak bagi panjang sikit kan. So finally it's over. Macam tu ayatnya tu lah kan. Kalau confirm lah. Di hujung chapter kita dapat tengok dalam masa yang sama sewaktu Denjiro berjaya untuk memenggal kepala Orochi, kelihatan suasana dekat Flower Capital dorang kan ada lepaskan Tang Long. Dan dorang pun ada tulis juga harapan dorang dekat situ, yang mana dorang berharap sangat Orochi akan mati. Dorang nak negara Wano ni akan kembali aman dari jajahan dua ekor tak guna ni, iaitu Kaido dengan Orochi lah kan. Dan Luffy dengan Kaido pun telah clash serangan antara satu sama lain. Dan chapter 1048 pun habis macam tu je. So aku dapat rasakan untuk dalam chapter akan datang berkemungkinan kita akan dapat tahulah apakah nasib negara Wano selepas impak serangan penentuan yang telah dilakukan oleh Luffy dan juga Kaido. Adakah Luffy dengan menggunakan serangan Gomu Gomu no Bajrangan akan berjaya untuk menewaskan Kaido dan memenangi pertarungan tersebut, ataupun masih ada lagi kejutan yang akan diberikan oleh Oda dekat kita dalam pertarungan di antara Luffy dengan Kaido? Semua tu kita pun tak tahulah kan. Berkemungkinan semua tu akan terjawab dalam chapter akan datang. Tapi apa-apa pun macam biasa, kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap
Sebenarnya apa yang aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.